berdasarkan laporan Nakol semalam, dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan, kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit satu tahun. Baiklah, salam perpaduan dan kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah anda juga mungkin boleh meneka apakah topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang saya anggap cukup penting, cukup relevan sebenarnya, bersama dengan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Dan kita juga akan cuba nanti insya-Allah untuk menghubungi tetamu melalui kemudahan Zoom. Dan baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah CPR untuk kos sara hidup. Ini yang menarik sebenarnya. Dan tetamu yang berada bersama saya di studio ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma yang merupakan fellow kehormat di Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Ya, sihat tu ya? Semakin sihat. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk bila penerbit meletakkan topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya. Dia menggunakan istilah CPR untuk kos sara hidup. Betul. Dan bila kita bercakap tentang CPR itu selalunya lah, kalau saya ingat kalau di hospital CPR akan digunakan untuk pesakit-pesakit yang mungkin berada dalam keadaan kecemasan, betul, tenat khususnya lah. Betul, betul. Jadi apakah ini boleh kita kaitkan tentang kos sara hidup yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia kita kini? Apakah kita juga memerlukan CPR sebenarnya? Menarik. Saya pun terkejut bila difahamkan ya, ada tajuk yang bernama CPR. Wah, saya pun terfikir ini macam saya belajar kat sekolah dulu. Kita apabila ada orang terpengsan, kita memberi pernafasan dan sebagainya. Betul. Satu ungkapan yang menarik ya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi. Kalau nak dikatakan CPR ni mungkin dia seolah-olah macam kalau orang pengsan baru pengsan maka diberi CPR. Betul. Tapi saya menengok masalah kos sara hidup ni tak bukan berpanjangan. Cerita yang baru. Betul. Maknanya kalau dah pengsan berpuluh kali dah ya. Jadi maknanya CPR sebelum ni kita dengar jihad, kita dengar sekarang kita mendengar CPR. Tapi ia menunjukkan ada usaha untuk dalam bahasa Inggeris tu resuscitate ya, untuk kalau orang pengsan tu bagaimana kita nak menghidupkan kembali. Inilah dia tak mungkin sesuai lah tajuk tu. Okey, kita juga nak hubungi dua lagi tetamu melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali yang merupakan pengarah di Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia ataupun MINDA UKM. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, sihat? Baik, Tan Sri sihat ya? Alhamdulillah, kawan saya di studio pun apa khabar? Hai Prof, hai Tan Sri. Dan kita pun ada seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi juga melalui kemudahan Zoom, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, iaitu Ketua Ekonomi Boroh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus di UAE. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah sihat, sihat. Okey, menarik. Baik, mungkin menarik jugalah kalau kita kongsikan dulu pandangan daripada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Ini berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, iaitu tentang kos sara hidup. Dan kita tahu Tan Sri, ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dalam ucapan pertamanya juga bila dilantik sebagai Perdana Menteri juga memberi penekanan bahawa antara isu-isu yang akan diberi tumpuan yang serius adalah tentang kos sara hidup. Jadi bagaimana pandangan Tan Sri? Apakah ini merupakan satu langkah yang memang perlu seperti apa yang disebut oleh Datuk Madeline awal tadi, bahawa ini merupakan isu yang berpanjangan, masih lagi dialami oleh rakyat Malaysia ketika ini. Jadi pandangan Tan Sri? Ya, pertamanya baguslah bagi saya. Kita ada Perdana Menteri yang baru, kerajaan yang baru, dan seingatan saya mesyuarat pertama Yang Amat Berhormat PM hadir juga adalah pada hari Ahad ya, berkenaan dengan
kos sara hidup ini. Saya setuju kali ini harus diberi perhatian yang serius. Kalau CPR sebenarnya mungkin dah 50 kali CPR. Seingatan saya sebab saya terlibat lama dengan isu ni. Pada tahun 2014 lagi, Jawatankuasa Khas Kabinet telah ditubuhkan untuk menangani isu kenaikan kos sara hidup. Dan sekarang dah berlanjutan hampir 13 tahun. Kita masih bercakap benda yang sama. Jadi harapan saya, of course, dengan semangat yang ditunjukkan oleh PM, ialah kita benar-benar akan dapat menanganinya. Kalau boleh, kita tangani dengan cara yang baharu. Masalah lama, cara baharu. Dan we do it right lah. Kita kena ada komitmen untuk melaksanakan. Tapi cuma semalam bila saya menunggu press conference PM semalam tu, saya rasa banyak di kalangan semua orang agak terkejut sedikit lah, kerana kita tak dapat ataupun maklum balas apa yang sebenarnya dibincangkan di dalam NACOL dan Kabinet secara lebih terperinci. Jadi agak tergantung sedikit sebenarnya. Banyak yang WhatsApp sesama sendiri. So what's next? Apa yang akan berlaku, itu yang kita nantikan. Sebelum saya pergi kepada Profesor Maria, Dr. Muhammad Yusof dan juga Dato' Madeline, saya juga nak dapat pandangan sikit lagi pandangan daripada Tan Sri. Kalau kita lihat kepada apa yang diwar-warkan terutamanya oleh pemerhati politik, pemerhati ekonomi, pengkaji ekonomi sendiri, Tan Sri, dikatakan bahawa tahun hadapan 2023 akan merupakan satu tahun yang mungkin akan memberi cabaran yang cukup hebat. Dikatakan akan berlaku global economic recession di seluruh dunia khususnya. Jadi apakah Tan Sri melihat ini seharusnya lah menjadi satu amaran kepada kerajaan baru kita ini untuk melihat isu ini daripada perspektif yang berbeza, daripada perspektif yang mungkin lebih serius dan lebih berkesan sebenarnya. Tan Sri? Ya, memang betul. Dah lama juga kita suarakan dan perbincangan-perbincangan di peringkat antarabangsa dan sebagainya, khususnya berkenaan dengan tahun 2023 yang globally dijangka akan meleset lah. Tapi minta maaf tu saya, malang kita tidak sangat berbincang perkara ini di Malaysia. Dan kalau sekiranya unjuran yang dibuat oleh beberapa badan antarabangsa ni benar-benar berlaku, berarti satu penangan yang hebat lah ke atas ekonomi negara kita. Dan jadi isu kos sara hidup ni mungkin akan menjadi lebih mendesak. Jadi lebih baik kita tanganinya awal, segera, pantas, dengan berkesan, dan memastikan kita bersedia dalam konteks tahun 2023 yang dijangkakan agak buruk ini. Jadi pentinglah perkara ni kena diambil serentak sebenarnya. Sebaiknya kena ada juga pasukan. Saya telah menulis buku ni, isu-isu antarabangsa, isu daya saing ni, for now minta maaf saya nampak hilang daripada radar. Tidak dibincang. Semua bercakap tentang telur ayam, setiap hari dah tak larat dah. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Profesor Maria, Dr. Muhammad Yusof Soari. Ini pun satu isu yang cukup penting dan menarik. Kita tahu sebelum ini kerajaan sebelum ini telah mewujudkan tadi pun Tan Sri sebut sepintas lalu tentang Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara ataupun NACOL. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin peranan dan juga cadangan yang dikemukakan oleh NACOL itu seolah-olah tidak menepati seperti apa yang dikendaki sebenarnya. Mungkin juga kerana masa yang begitu singkat berlakunya pertukaran kerajaan dan sebagainya. Tetapi pandangan Prof sendiri, apa yang perlu NACOL lihat sekarang ini kalau mau betul-betul melihat kepada isu kos sara hidup kita sekarang ini, Prof? Baik, terima kasih bernama jemput saya dan juga dua di panel saya, rakan-rakan yang hebat sebelah saya, kiri dan kanan saya ni. Baik, saudara sekalian, pagi tadi, tengah hari tadi waktu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat press conference, saya sediakan 2 kertas kat saya. Masa tu saya ada bersiaran dengan session lain. Satu kertas tu saya tulis penuh apa yang saya nak sampaikan, nota-nota saya. Satu kertas lagi memang saya reserve untuk
untuk saya nak dengar apa yang nak dipersembahkan oleh Nakul sebenarnya, yang dicadangkan oleh Nakul kan. Tapi satu kelai kertas saya lagi 10% saja dia bertulis. Betapa sikitnya, seperti yang saya beritahu tadi, semua orang bertunggu ni apa benda yang Nakul nak bawa ni kan. Kita dah tahu Nakul ni satu badan yang diberi mandat untuk menangani isu kos harga hidup. Saya tidak mahu membuat conclusions ataupun penilaian menutup, terus dikatakan bahawa ada yang kata macam Nakul tidak membuat kerja yang sebenar. Saya walaupun nak cenderung ke arah ke situ, tapi saya nak reserve dululah. Kita mungkin ada perkara yang mereka tidak mereka tidak berpeluang untuk membentangkan atau membicarakan. Mungkin nanti bernama panggil mereka lah, yang tahu itu dulu kan, bagi mereka kejelaskan. Tapi apa yang dibentangkan dan cadangan tadi agak menceritakan lah, kerana kita bercerita pasal kos harga hidup, ya betul, walaupun energi itu harga energi itu berkait rapat, tapi dia tidaklah menyentuh secara keseluruhannya apa isu yang sebenar. Contohnya kalau kita melihat dari kos harga hidup ni, kita perlu lihat dari dua perspektif secara menyeluruh, sama ada dari segi sudut cost base-nya ataupun dari segi sudut harga dan juga income base dari segi sudut permintaannya. Jadi kita tak tahu mana satu yang bagaimana Nakul menguruskan kedua-dua ini. Kita nak pilih yang pendekatan cost base ke ataupun income base, ataupun dua-duanya sekali, kita pun tidak jelas tadi keadaannya bagaimana. Jadi agak menceritakan sikit lah, dan seboleh-bolehnya tadi sekurangnya kita menyangkakan Nakul persembahkan kepada kabinet selama 3 bulan ke depan ni, apakah tindakan yang mereka akan buat 3 bulan ke depan lagi macam mana, untuk tempoh setahun 2 tahun yang kita akan dijangka menghadapi kemerosatan ekonomi global ni, bagaimana keadaannya. Jadi itu tidak diberikan walaupun mungkin pendekatan mereka, isu kita dah tahu lama, mungkin pendekatan ada sama, tapi mungkin inovasi kepada pendekatan tu perlu juga diberi penekanan. Saya sempat sebelum saya ke UAE ni dulu sempat bentangkan dekat bersama rakan ada Sulawani dan juga rakan penyidik saya, kami berempat bentangkan dekat pengurusi pasukan jihad tangani inflasi ni dekat parlimen. 4 orang kami syahid kat situ. Itu saya nak beritahu, syahid kat situ. Nakul pun ada kat situ juga. Kita bentang benda semua dah ada lah sebenarnya. Cuma bagaimana kita nak laksanakan idea baru, macam mana nak buat. Kalau tidak kita duk ulang benda yang sama. Penat dah macam nanti cakap dia, kita pun Datuk Menteri penat duk sembang lah. Terabuk ayat dia semua penat. Okey, mungkin berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Tan Sri dan juga Prof Madia, Dr. Bapak Yusof. Ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk diatasi. Datuk kita faham tentang kekangan yang mungkin ada, dan kita juga faham bahawa saya suka apa yang disebut oleh Prof tadi, mungkin satu inovasi yang baru sebenarnya perlu, satu pendekatan yang mungkin lebih efektif perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan. Kalau betul-betul mau melihat bahawa apa yang dialami oleh rakyat sekarang ini berkaitan dengan kos sara hidup itu mungkin akan berubah dan sebagainya. Itu harapan kita. Tapi pandangan Datuk macam mana? Memang sebagai rakyat, memang kita begitu kata orang we look forward dengan ini yang menjadi masalahnya sekarang. Semua mengharapkan kerajaan baru meletakkan tanggungjawab ini dan berkatakan as if they can solve all the problem. Mungkin itu je. Inilah janji-janji politik. Tapi kamilah sebagai penganalisis ekonomi seperti yang telah kita sebut tadi, sebenarnya isu kos kenaikan harga barang ini, satu, dia bukan saja berlaku di Malaysia, di seluruh dunia pun benda ini berlaku sebab dia berkait rapat juga dengan kos harga barangan, komoditi dan sebagainya. Dan juga kita lihat apa yang berlaku di dunia juga meninggalkan kesan kepada negara kita tapi tadi yang disebut ialah tentang inovasi. Jadi bila disebut tentang inovasi ini, mungkin Dr. Yusof boleh tahu sebab dia dah bentang dekat parlimen, mungkin ada pendekatan-pendekatan baru yang telah diperkenalkan. Tetapi isu yang rakyat nak sekarang, macam Tan Sri cakap tadi, naik je dengan cerita telur ayam.
tak ada cerita lain dah kita dengar sekarang. Jadi maknanya kita perlu ada orang kata, saya ingat lagi masa berbincang itu, dia kata mungkin kita perlu naratif yang baru, bukan hanya tadi ada disebut tentang cost base ataupun income base sebab kita bercerita bahawa harga barang itu naik mungkin berkait dari segi peningkatan dari segi kos pengeluaran dan juga berkaitan juga dengan supply sebab kita tahu tentang apa yang berlaku di Ukraine, ada konflik Rusia dengan Ukraine dan juga apa yang berlaku di negara China. So ini memang ada kaitannya sedikit sebanyak So tetapi setakat mana yang kita sampai ni, tapi kita juga jangan lupa bahawa isu kartel pun juga ada, ini perlu juga ditangani. Kita mendengar bagaimana sebulan yang lepas bagaimana ada syarikat-syarikat tempatan ataupun individu tempatan yang dikatakan wujudnya kartel So jadi masalah ini tidak boleh hanya pendekatan hanya berkaitan dengan kos pengeluaran begitu saja. Dia ada lagi cerita yang lebih yang panjang yang perlu dirungkaikan bagi saya lah. Jadi maknanya I think kerajaan yang baru ni perlu mencari apa kata orang iktibar daripada apa yang tadi Tan Sri dan juga ni sebut dah. Ini dah terlalu lama dah cerita ni. Rakyat pun dah tak larat. Yang saya khawatir ni ada tumbuh lagi jawatan baru ke majlis yang baru. Sebab itu cara orang Malaysia ni. Setiap kali akan tumbuhlah majlis ni. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Tan Sri daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Madeline. Yalah, Tan Sri, memang kita pun mengharapkan sesuatu yang menarik sebenarnya. Sampai ada juga pandangan yang mengatakan bahawa narko seolah-olah seperti, yalah saya terpaksa menggunakan istilah inilah, seolah-olah mandul dari segi fungsi dan juga peranannya. Kalau begitulah betul seperti apa yang dimainkan di luar sana, apakah Tan Sri melihat bahawa mungkin satu dimensi baru dari fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh narko itu sendiri perlu dilihat semula secara serius sebenarnya. Tan Sri? Saya pun senada. Sebenarnya kami ahli-ahli ekonomi yang terlibat ni semua pernah terlibat secara langsung dalam aspek ni. Saya senada. Saya rasa kalau kita boleh bagi nafas baru, tajuk pun CPR kan, kita bagi nafas baru boleh tak untuk menangani kos sara hidup ni. Pertamanya, isu kos sara hidup bukan isu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sahaja. Sekian lama kita telah meletakkan urusan nakol ni di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Sekarang ni ditambah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Saya tahu rakan-rakan di kementerian pun akan jadi agak mungkin gelabah jugalah. Kerana isu kos sara hidup ni, kos terutamanya, dia melibatkan aspek pengeluaran, aspek rantaian-rantaian pengeluaran, pengedaran, pengangkutan dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, ini adalah isu untuk hampir semua kementerian yang terlibat. Dalam konteks Putrajaya, sedikit pengalaman yang saya ada, kami menyedari untuk melaksanakan sesuatu keputusan, kalau ianya datang daripada satu kementerian, walaupun dia dalam bentuk majlis peringkat kebangsaan, saya tahu apa bentuk masalah yang mereka akan hadapi. Kalau kita ambil contohlah, tak apa kita bercakap lagi tentang ayam ni. Pengeluaran ayam datangnya mungkin di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian pengedaran ayam dan juga all the infrastructure, pengangkutan dan sebagainya juga berkaitan. Saya merasakan bahawa kalau bolehlah untuk kita bagi segar sedikit, sebenarnya tak perlu semua menteri berada di dalam majlis itu. Kita boleh tak kalau kita simpulkan dalam beberapa tahun yang lepas kita banyak sangat tubuh majlis sebenarnya, Saudara Syakawi. Semua masalah macam Datuk Madeline sebut, ada masalah adalah majlis, ada masalah adalah majlis. I think perkara ini pun telah disedari. Kita ada majlis tindakan ekonomi. I'm not biased because saya di situ, tetapi Majlis Tindakan Ekonomi ini telah ditubuhkan sejak tahun 1998 lagi, semasa krisis ekonomi Asia Timur. Dan why not perkara-perkara yang strategik mengenai negara dipusatkan di bawah satu majlis sahaja. Benda ni boleh dibincangkan dan pernah dibincangkan. Saya tahu because saya pernah berada dalam majlis tersebut, dan perkara ini seharusnya dibincangkan begitu dan kita melihat kepada keputusan dan dilaksanakan.
Sebaiknya bagi saya ialah ianya berpengkalan di bawah Perdana Menteri. Kalau perkara ini mendapat kepentingan yang sebegitu tinggi, ianya seharusnya berpengkalan di bawah Menteri. Dan kita perlukan pasukan yang berdedikasi, bukan mesyuarat yang bertemu ni. Kita perlukan pasukan berdedikasi to work almost every day, fokus kepada isu ini dan menangani. Dan again, remember, this is macam Datuk Madli kata tadi, dia bukan isu harga saja, dia ada isu pengeluaran, isu pengedaran, isu penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi penting ianya disegarkan semula. Dan saya amat berharap sebenarnya bila PM mengadakan mesyuarat ini sebagai tajuk yang pertama, saya rasakan maybe this is a time. Jadi saya harap momentum itu dapat terus dipertingkatkan dan kita menyusun sedikit semula lah. Saya tak maulah mengatakan sebab rakan-rakan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sebenarnya ruang yang mereka ada sangat sempit. We need more than just about urustia majlis. Di kementerian ni, kalau di Putrajaya lah, minta maaf, kalau kata urustia majlis ni, they are not the expert, most of them. Mereka hanyalah orang-orang yang menguruskan pertemuan majlis. Jadi elok diadakan pasukan berdedikasi, bring in the experts, bring in pegawai-pegawai takbir yang boleh melaksanakan dan make them accountable. Mungkin PM boleh bagi kita tempoh macam Dr. Yusof kata tadi, dalam tempoh 6 bulan ni apa yang kita akan laksanakan. Dan akhirnya yang saya sering angkat di hujung ni ialah akhirnya nak sampai ke mana? Apa sebenarnya sasaran kita dalam konteks yang lebih luas? Because Malaysia nak jadi negara maju. Jadi kalau nak jadi negara maju, kita tak boleh kawal semua ni, tak boleh. Jadi bagaimana sebenarnya? Jadi berarti kita boleh adakan satu kerangka yang jelas, adakan pasukan dedikasi yang betul dan letakkan dia di bawah Perdana Menteri secara terus. Dan have a dedicated team, put them for 1 year katakan, dan let's see the result, dan laporkan secara berterusan. Menarik. Baik, saya juga nak dapat pandangan Dr. Mohamed Yusof tentang apa yang disebut oleh Tan Sri. Barangkali Dr. Mohamed Yusof, seperti apa yang Tan Sri sebutlah, this is the time. Jadi barangkali kita juga merasakan bahawa mungkin sudah cukuplah cerita-cerita dongeng yang dimainkan dari masa ke semasa bila kita bercakap tentang kos sara hidup dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa tidak ada tindakan-tindakan yang sewajarnya dilakukan dalam usaha untuk mengatasi masalah ini. Walaupun kita tahu ini bukan satu masalah yang mudah untuk diatasi sebenarnya. Tapi secara peribadi, apakah Dr. Mohamed Yusof merasakan apa yang disebut Tan Sri itu adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan sebenarnya kalau ingin memperkukuhkan perjuangan untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang sedang meningkat ketika ini? Saya secara peribadi setuju dengan cadangan Tan Sri tadi. Sesuatu perlu dilakukan ke atas takbir urus majlis ini. Meletakkan terus di bawah pemerhatian takbir urus Perdana Menteri sesuatu yang perkara yang baik, kerana benda ini adalah benda yang penting dan juga benda yang juga strategik kepada pemerintahan kerajaan. Dalam yang sama-sama kita selain meletakkan di bawah menteri, pasukan dia kena betul lah. Kita pasukan kena betul. Kita tak mahu carilah pasukan yang terbaik yang ada di Malaysia, kerana kita dah banyak kali cerita pada benda ni. Kalau Tan Sri dia start 2014, saya start 2018 sikit. 2015-2016 itu pasal kos sara hidup dah kita ni, Jadi kita mahu nak melihat sesuatu perkara yang boleh dilakukan dengan cepat. Dalam masa sama juga tiba masanya juga kita perlu melihat tidak kerajaan itu semata-mata dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan mengurangkan kos sara hidup ini. Kita perlu juga pelibatan NGO, perlu juga pelibatan syarikat swasta secara tripartite ke dalam majlis ini. Kita nak pastikan apa yang kita buat itu cepat sampai kepada sasarannya, dan kita memahami bahawa
machinery kerajaan juga adalah terhad dari segi sumber manusianya. Jadi mungkin dengan adanya pelibatan secara aktif daripada NGO dari bukan saja daripada Lembah Kelang, di setiap negeri, di setiap kawasan yang ada, ini akan lebih baik pada pandangan saya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang wujud. Tapi pokoknya dekat sini adalah kos sara hidup ni adalah isu yang kompleks, yang dia melibatkan keseluruhan ekosistem ataupun struktur ekonomi tersebut. Syakawi. Ya. Okey, Datuk, barangkali berlandaskan daripada apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita setakat inilah. Ini satu isu yang ataupun satu angle yang cukup menarik jugalah untuk kita lihat secara serius. Barangkali ada yang mengatakan bahawa kita seolah-olah hilang punca sebenarnya bila kita bercakap tentang perjuangan kita untuk membantu rakyat dalam masalah kos sara hidup ini, dan barangkali beberapa inisiatif perlu diperkenalkan dalam usaha untuk memberikan satu nafas baru sebenarnya dalam komitmen kita untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup. Pandangan Datuk? Saya mungkin berbeza sedikit pandangan saya ya. Sebab seperti kami bertiga seolah-olah kami bertiga bersetuju sependapat bahawa isu ini adalah satu isu yang sangat kompleks dan dia memerlukan gabungan pelbagai faktor untuk ataupun penyelesaian untuk merungkaikannya. Tapi yang disebut oleh Syarkawi tadi, kita perlu inisiatif baru. Saya tertarik dengan apa yang disebut dengan disebut oleh Tan Sri tadi, apabila beliau mengatakan bahawa kita kena letak benda ni, kalau benda ini begitu serius sekali, so I think it is high time that dia macam tadi kesian juga nakol ni dah kena memang sebab ramai sangat orang tertunggu-tunggu that press conference ini. Tapi macam Tan Sri sebut tadilah, dan juga Dr. Yusof sebut, kami ni semua tertunggu-tunggulah nak catatkan apa benda yang dibincangkan. Dia ada satu kertas, saya dengan laptop ni nak menaip ni sebab saya tahu ramai nak bertanya nanti. Sekali tengok cerita ialah tentang isunya berkaitan dengan electricity. Okeylah, electricity okeylah juga, tetapi rakyat di luar sana banyak lagi yang dia nak. Jadi balik kepada cerita tu tadi, saya rasa memang is high time komitmen, bukanlah kita hilang punca, tetapi saya rasa kalau kita perlu nafas baru, saya bersetuju dengan apa yang Tan Sri katakan, it has to be a dedicated, dan pegawai yang terlibat itu tidak boleh hanya macam yang disebut tadi. Mereka ini saya tahu mereka ini memanglah dedikasi, officer yang sangat dedikasi, tetapi they need ilmu pengetahuan. You need good economists to be inside there. Sebab ini isu yang bukan boleh hanya dibicarakan macam kita bincang nak beli ayam, nak beli telur dan sebagainya. Sebab dia memerlukan sedikit ilmu pengetahuan berkaitan dengan ekonomi. So I think cadangan ini perlu diberi perhatian yang serius. Like they say, give it a time frame. Bagi KPI dia berapa? At the end of this year, apa yang perlu kita selesaikan. So bagi saya itu nafas baru yang saya boleh fikirkan for the time being. Kita dah berbelas tahun tadi. Actually Tan Sri Azlan has been with this for quite some time. Dah lama dia, dan dia orang yang terbaik yang boleh memikirkan benda ni, dan beliau sangat tahu tentang isu yang dibangkitkan ini. Macam saya lebih pada peringkat akar umbi. Dan di peringkat akar umbi memang dia kata lah masalah ini lagi, macam tidak selesai lagi masalah ini. So memang kita perlu, saya rasa kerajaan baru memang perlu komitmen khas, dedikat, dan pegawai yang dedikasi. Macam disebut tadi, tidak perlu hanya satu kementerian saja, sebab isu ini isu yang sangat kompleks. Okey, kita akan sambung lagi Tan Sri dan juga Profesor Maria, Dr. Muhammad Yusof dan juga Datuk Madeline di studio. Kita berehat dulu dan kembali nanti. Banyak lagi persoalan-persoalan yang menarik yang ingin saya kongsikan bersama dengan ketiga tetamu yang berkongsi pandangan dan juga pendapat di ruang bicara hari ini. Kita rehat buat seketika.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya, CPR untuk kos sara hidup, dan kita masih lagi bersama tetamu di studio, Datuk Dr. Madeleine Burma, dan juga kita ada dua tetamu yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom, iaitu Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang kita hubungi melalui Zoom, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari. Baik, Tan Sri, kalau kita lihat daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengawal kos sara hidup, kita bersetuju tadi mengatakan bahawa mungkin ianya tidak mencapai ke arah sasaran yang kita inginkan. Yalah, kita ada sebut tentang kita ada melaksanakan apa yang disebut kawalan harga. Kita juga, kerajaan juga memberi subsidi kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin dilihat terjejas teruk dengan kos sara hidup dan sebagainya. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa kadang-kadang daripada apa yang tindakan-tindakan yang dilakukan, ianya seolah-olah kita memanah, tetapi kita gagal untuk memanah ke arah sasaran yang tepat. Komen sikit, Tan Sri. Saya telah menyatakan pandangan saya dalam beberapa media. Sebenarnya selama kita menangani isu kos sara hidup ini, maaf saya kena berterus terang, kita tidak ada kerangka yang jelas. Kita tidak ada panduan yang jelas. Kita tidak ada matlamat yang jelas. Apa yang sebenarnya yang ingin kita capai konteks menangani ini. Saya bagi contoh. Dalam satu konteks kita bercakap negara nak menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Kita miss 2020, kita kata 2025, tak lama dah tu. Tapi dalam satu konteks kita menguruskan ekonomi dan pasaran-pasaran ekonomi kita dengan cara the third world country. Kita nak kontrol semua sekali. Segala-galanya kita nak kontrol kalau boleh. Saya ingat kerajaan, sebab itu saya suka dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tampil di hari awal basically demand untuk kita come out dengan cara baru yang lebih inovatif. Masalah-masalah ekonomi dalam negara kita, saya confident bahawa Dr. Yusof, Dr. Madeleine akan bersetuju dengan saya. Semua masalah ekonomi kita adalah masalah ekonomi yang lama dah kita tahu. Dan kita perlu satu pendekatan yang berbeza. Kalau sekiranya kita nak jadi sebuah negara maju at the end of it, pasaran kita bagaimana sifatnya? Hari ini kita sering dengar, saya pernah dengar dalam satu ucapan yang saya terkejut juga dengar, mengatakan bahawa seolah-olah kerajaan tahu kita berhadapan dengan kartel, tapi kita tidak boleh mengambil tindakan ke atas kartel. Ini pelik sebenarnya. Kita ada akta, kita ada Suruhanjaya Persaingan, tetapi macam, minta maaf lah, dia terlalu diam dan macam kaku begitu. Jadi penting untuk kita step back. Saya ingin mencadangkan dengan adanya dedicated team di bawah Perdana Menteri, bring in the people yang boleh handle benda ni, dan step back bagi masa dalam 2 minggu to rethink about the approach yang kita ambil. Kalau saya tengok dalam mesyuarat nakol yang lepas baru-baru ni, walaupun saya tidak hadir, tapi ada saya tengok paparan di dalam Facebook dan sebagainya, katanya ada dibincang 3 kertas. Satu tarif elektrik, satu tentang harga ayam dan telur ayam, satu tentang mekanisme harga untuk minyak masak. Jadi kita terlalu over concentration toward nak menurunkan harga. Itu saja yang kita boleh fikir selama 15 tahun ni. Sebenarnya banyak lagi dimensi-dimensi lain yang mungkin perlu kita tangani. Saya sering menggesa kerajaan untuk menukar naratif daripada nak menjadikan harga itu murah kepada harga yang adil. Kita tidak boleh menawarkan murah ini sebagai satu perkara yang kerajaan boleh laksanakan. Tak boleh. Jadi harga memang ada sifat naik dan turun. Membantu rakyat bukan bererti mengubah harga. Banyak cara boleh dibantu rakyat, khususnya kumpulan yang terlibat, tetapi harga boleh meningkat. Saya kali sekarang, kebetulan saya minta maaf, saya berada di Amerika sekarang ni. Keliling rumah saya di pertingkap saya ni, saya boleh tengok 3 kedai minyak. 3 kedai minyak ni tiap-tiap hari harga berbeza dan tiap-tiap hari harga berubah-ubah. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
Kenapa kita katakan perubahan harga itu seolah-olah satu yang buruk? Kalau ianya didasarkan kepada benda yang betul, membantu rakyat boleh dibuat dengan banyak cara lain. Kita tidak perlu ganggu harga. Jadi keluar daripada naratif untuk menjadikan harga itu murah. Ini dongeng. Ini adalah satu fantasi saja. Ini satu dongengan bahawa kerajaan boleh mengekalkan harga produk dan barangan pada kadar yang murah setiap masa. Tak boleh begitu. Saya juga nak dapat pandangan Tan Sri secara ikhlas juga Tan Sri. Bila kita cakap tentang istilah membantu rakyat, antara yang cara yang digunakan macam saya sebut dengan Datuk tadi adalah tentang memberi subsidi kepada rakyat kononnya untuk membantu mereka menghadapi situasi kos sara hidup yang sedang meningkat ketika ini. Tapi apakah itu satu jalan keluar mungkin untuk golongan yang mendapat subsidi itu, tetapi pada masa yang sama ianya sebenarnya tidak memberi kesan ataupun impak sebenarnya kepada keseluruhan masalah yang dihadapi bila kita bercakap tentang kos sara hidup itu? Okey, ini yang juga saya katakan, kita the whole nation ketagih ataupun addicted dengan subsidi ini. Sikit-sikit kita nak subsidi dan kita dah terlupa bila Menteri Kewangan yang lalu lepas mengatakan jumlah subsidi dah hampir bercecah 80 bilion. Saya tengok rakyat Malaysia buat relax saja. 80 bilion ini seolah-olah menggajikan keseluruhan jentera kerajaan perkhidmatan awam. Dia hampir sama dengan MO5, lebih kurang 84 bilion gitu. Tetapi kita seolah kata it's okay, let's burn the money. Kita bakar duit ni tahun ni, dan tahun depan kita bakar lagi. Jadi berarti as though as kita boleh compromise. Dan akibatnya ialah untuk tujuan pembangunan kita berhutang. Kemudian kita bising hutang kita tinggi. PM pun sebut kata hutang dah sampai 1 trilion. Jadi dia tidak ada keselarian di antara beberapa polisi-polisi ini. Dan perihal subsidi ini kita harus berwaspada kerana di samping membantu, kita juga mungkin membentuk tingkah laku. Kalau kita bercakap tentang electric vehicle, kita bercakap tentang kadang-kadang kementerian kita bercakap tentang alam sekitar dan sebagainya. Macam mana kita nak bangunkan industri electric vehicle kalau harga minyak yang murah, yang kita tak mau berganjak daripada kaedah itu? Macam mana? Siapa yang nak melabur dalam sektor ini kalau sekiranya the intervention of kerajaan itu menyebabkan tidak ada permintaan? Jadi berarti kita kena melihat. Sebab tu saya katakan bahawa lihat secara keseluruhan. Saya tidak menafikan bahawa kerajaan bertanggungjawab membantu kumpulan yang terjejas. Tapi pastinya sudah bertahun saya katakan kita tidak boleh meneruskan kaedah pemberian subsidi yang blanket ini. Jangan kawal harga di pasaran yang akhirnya kita end up subsidizing the whole nation. Kena tengok balik sekali. Jadi saya mohonlah kalau boleh dalam semangat yang baru ni, kita pun yang jauh ni pun bersemangat. Saudara Yusof pun jauh dekat Middle East pun bersemangat. Mari kita duduk balik, kita put down the narrative dan perjelaskan kerangka dan make sure rakyat semua faham. Dan seperti Dr. Yusof kata, libatkan the NGO dan juga the entire nation, bukan di Putrajaya saja, di negeri-negeri. Menteri-menteri besar fikir tak tentang cost of living di tempat masing-masing? Wakil-wakil rakyat fikir tak tentang cost of living di negara masing-masing, di kawasan masing-masing? Jadi kita perlu nationwide. Kan dulu ada istilah kata apa, whole of nation lah, macam-macam, seluruh negara. Jadi why not, if this is the subject yang penting, put it that way. Menarik. Baik, barangkali Dr. Muhammad Yusof, saya petik daripada apa yang disebut oleh Tan Sri tadi lah, iaitu membentuk tingkah laku. Ini pun juga sebenarnya sesuatu yang cukup penting juga. Dan rakyat juga, walaupun kita sebenarnya yang sedang mengalami masalah kos sara hidup ni, terutamanya golongan yang mungkin amat terjejas, tetapi mungkin dari aspek tingkah laku kita sebagai rakyat juga harus disesuaikan dengan situasi semasa. Jadi apakah anda lihat ataupun doktor melihat bagaimana rakyat harus sama-sama memainkan peranan yang lebih berkesan sebenarnya dalam mengawal ataupun menurunkan kos sara hidup ini sebenarnya? Saya tidak mahir sangatlah berkaitan dengan tingkah laku, tapi saya mempunyai pengalaman dan saya melihat keadaan yang berlaku di Malaysia pada ketika ini. Secara bila bercakap tentang tingkah laku ni, dia tidak boleh lari daripada berkaitan dengan sistem pendidikan kita lah.
kerana tidak percaya kita sedang secara perlahan ataupun mungkin ada yang dapat menghidunya, kita sedang menghadapi krisis pendidikan sebenarnya. Dan krisis pendidikan ini juga telah mempengaruhi tingkah laku anak muda kita. Bagaimana kalau kita lihat ya, banyak peluang-peluang pekerjaan yang ada sampai sekarang tidak dipenuhi oleh anak muda. Ada anak muda pergi masuk 2-3 hari dalam satu program yang dianjurkan oleh badan kerajaan ya. Seminggu lepas tu cabut lari sebab tak ada pegang telefon apa semua. Jadi tingkah laku ni amat bahaya dan juga perlu diubah ya. Di UAE ni, kalau sikit saya nak berkongsi, mereka baru nak melaksanakan satu dasar yang mana nak mewajibkan khidmat negara ni. Khidmat negara ni, kalau kita dulu kita ada khidmat negara, kita pergi macam-macam camp apa semua, tapi mereka sini khidmat negara pergi bekerja. Kerana mereka nak mengubah tingkah laku, mereka nak mengubah culture hidup rakyat mereka, di orang lokal ni, supaya lebih dekat dengan industri dan lebih memahami pengalaman bekerja keadaannya bagaimana. Jadi mereka wajibkan semua sebulan pergi khidmat negara, tetapi khidmat negara adalah khidmat negara yang pergi bekerja di premis dan juga di kilang-kilang. Jadi ini perkara yang kita kena lihat, Syagawi, kerana bergerak ke depan saya agak merisaukan dengan keadaan pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda yang tidak mendapat pekerjaan yang setimpal dengan mereka. Dan juga kita lihat dari segi sudut di satu sudut majikan yang mengatakan turnover ataupun turnover anak muda ni tinggi. Ini berkaitan dengan sikap yang berkait dengan sistem pendidikan kita. Dan saya rasa Tan Sri juga dan Tok pun setuju kalau kita kata sistem pendidikan kita dah kena reform sungguh-sungguh lah. Kali ni mesti jadi lah. Kita kata dulu macam kos dalam hidup pun kita cakap kali ni mesti jadi, pendidikan kali ni mesti jadi lah. Kalau tak jadi, saya rasa saya tak balik universiti kot, Tan Sri pun tak balik kot, mesti duduk kat luar lagi lah. Bagi jadi tu pun kita balik. Macam mana Tan Sri? Okey, kita cuba dapatkan komen daripada Datuk Dr. Madeline sendirilah. Selain daripada kos pendidikan, tetapi mungkin ada peranan yang lebih besar sebenarnya yang perlu dimainkan secara serius oleh rakyat jelata jugalah. Kita tidak boleh mengharapkan kerajaan saja berusaha untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup ini, tetapi kita sebagai rakyat biasa, sebagai pengguna juga harus mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi situasi ini. Betul sebab tadi Dr. Yusof menyebut tentang tingkah laku berkaitan dengan pendidikan. Memang saya bersetuju apa yang dia cadangkan sebab saya dari latar belakang saya pernah bertugas di universiti, dan universiti begitu dekat dengan hati saya, dan juga saya pernah terlibat juga dalam penilaian semula pendidikan semasa kerajaan PH yang lepas tu. Okey, balik kepada apa yang rakyat boleh buat sebenarnya apa yang kita sering dengar ialah macam seolah-olah segala beban itu diletakkan pada kerajaan bila disebut tentang kos sara hidup dan sebagainya. Sebab kita mempunyai kecenderungan untuk bila nak menyelesaikan masalah, itu bukan masalah saya, ini masalah orang lain dan mungkin ini ada juga kaitan dengan budaya kita ataupun tadi disebut tingkah laku dan juga pendidikan kita. So balik ke apa yang boleh dilakukan oleh rakyat jelata, apa yang boleh kita lakukan? Sebab kalau dicadangkan contoh saya ingat lagi semasa saya semasa membuat PhD di England dulu bagaimana rakyat di sana berusaha untuk mengurangkan perbelanjaan isi rumah dia. Mereka menanam sendiri dan juga mereka diberi ruang mereka duduk di council home macam kita di sini, flat PPR mereka ada tanah diberikan khas oleh council dan mereka menanam di situ. Mereka boleh membeli barangan dengan harga mereka boleh menanam sendiri dan maknanya gaya hidup ni kena berubah. Kita sekarang serai yang boleh ditanam di rumah, tepi rumah kita, dekat kebun kita pun perlu dibeli. Dan segala bentuk barang, saya tidak mencadangkan supaya membela ayam dekat flat, tapi saya kata mana yang kita boleh lakukan supaya boleh mengurangkan
perbelanjaan kita. Dan tadi disebut juga tentang naratif tentang subsidi. Memang saya suka bila Tan Sri sebut, dia guna istilah ketagih tu tadi. So saya bayangkan sebab rakyat Malaysia memang kalau kita sebut aja tarik balik subsidi, you bayangkan it's going to be a political cost involved. So saya ingat lagi bila pergi ke pendalaman di luar bandar kat Sarawak, ramai orang dekat luar Rumah Panjang nak tanya apa lagi subsidi yang kerajaan boleh berikan. So istilah subsidi ni macam seolah-olah itu hak mereka untuk dan tapi bila saya tanya, subsidi ni mesti datang daripada sumber. Somebody mesti membayar cukai ataupun itu duit kerajaan, bukan duit kita. Istilah tu, kefahaman itu saya rasa itu juga peranan yang boleh dimainkan oleh media massa. Selain daripada TikTok tu lah. Media massa juga boleh memainkan peranan penting dari segi mendidik masyarakat kita untuk memahami subsidi itu apa, bagaimana cara ia dihasilkan, dan bila 30 bilion tadi disebut hampir 80 bilion tadi emolument untuk pegawai kerajaan, kita tidak pernah terfikir. Konsep taxpayers money ni macam tidak wujud dalam masyarakat kita. Kalau di barat istilah taxpayers money tu, setiap kali hasil yang diperolehi dan cukai yang saya bayar tu, saya nak melihat hasil. Di sini kita tidak pernah kebertanggungjawaban dari segi cukai itu tidak dipersoalkan sangat. Okay, Tan Sri, as you said earlier lah, I know you are in US, di Amerika Syarikat. Barangkali daripada pemerhatian Tan Sri sendiri, bagaimana masyarakat ataupun rakyat US sendiri, apakah mereka juga sebenarnya menghadapi masalah kos sara hidup yang begitu tinggi? Kalau kita mendengar laporan-laporan daripada media international dan sebagainya. So how they face the situation actually, Tan Sri? Dia sebenarnya kalau kita ukur secara global antara negara, kalau pandangan antarabangsa, mereka melihat kos sara hidup di Malaysia sebenarnya sangat rendah. Kita ni nombor 95 daripada 137. Maksudnya kos kita rendah lah. Ada lagi 95 negara di atas kita. Tetapi di dalam negara, kita terasa berbeza. Suara rakyat itu berbeza. Kalau nak dilihat di Amerika Syarikat ni, sekarang sudahlah inflasi sangat meningkat. Dan juga kos, saya pernah berada di bandar ni, di Boston ini, 15 tahun sudah, 13 tahun sudah begitu, dan kos sara hidup meningkat. Tetapi ini yang saya cuba fikirkan. Bagaimana pembudayaan kepenggunaan yang kita harus bawa di Malaysia? Kalau berada di negara maju ni, yang ada di sini semua pernah melihat bagaimana kehidupan di negara maju. Tadi Datuk Madeline pun ada share. Basically, the concept DIY, do it yourself itu sebenarnya satu yang mereka dah lazim biasa. Jadi berarti bila mana kita nak menjadi negara maju, berpendapatan tinggi, cara hidup, tingkah laku kita juga harus berubah. Itu penting. Kita jangan ingat bila jadi negara maju kita boleh duduk rumah saja dan juga semuanya jadi murah. Di negara-negara maju, semua kena dengar betul-betul. Di negara-negara maju, kita ambil bandar Tokyo, bandar London, bandar New York dan sebagainya. Ini kan, bukankah ini negara impian kan? Kita nak jadi macam tu kan? Kos sara hidup sangat tinggi. Kos sara hidup sangat tinggi. Dan tetapi mereka learn how to adjust. Jadi rakyat tidak sepenuhnya menuntut kepada kerajaan ada tanggungjawab. Tetapi sebagai pengguna, sebagai individu, kita juga seharusnya boleh menjadi pengguna yang berhemah. Kita boleh buat keputusan-keputusan tertentu. Mungkin tiba masanya nanti, mungkin tiba masanya nanti minum teh tarik di tepi jalan itu tidak lagi semudah seperti hari ini. Jadi ini kena faham cost of living. Jadi berarti, tetapi bukan berarti kualiti kehidupan itu jatuh. Ini kita nak jadi negara maju, tetapi nak pertahankan cara hidup negara yang tak maju. Ini jadi masalah kita. Semuanya nak obat. Saya masa belajar dulu Syagawi, tahun ini tahun 80-an dulu. Brake kereta pun saya ganti sendiri. Saya boleh buat sendiri. Because buat di mekanik mahal. Jadi berarti kita kena ada tingkah laku. Di Amerika ni kalau kita lihat, boleh kata hampir semua rumah, untuk isi rumah mereka ada macam small workshop dekat belakang. Jadi kalau benda-benda kecil tu mereka buat sendiri aja. Jadi berarti bukan, kita harus faham saya bukan menidakkan tanggungjawab rakyat, kerajaan untuk membantu. Kerajaan mesti terus membantu kumpulan berpendapatan rendah. Tetapi
kita juga harus melihat kerangka yang lebih luas. Betul. Bagaimana untuk kita membantu rakyat, tetapi dalam masa yang sama menyediakan mereka untuk hidup di negara yang lebih bersaing, yang lebih maju, yang lebih mungkin more demanding ya, dalam konteks bila kita jadi negara maju nanti. Jadi perkara ini perlu diperjelaskan. Give time untuk mendidik rakyat, untuk membentuk pemikiran mereka, untuk membolehkan mereka bersedia. Dan bukan semuanya kerajaan pun salah. Saya setuju dengan Datuk Madeline. Kalau kita nak letakkan semua di atas bahu kerajaan, nanti kalau kucing kena langgar tengah jalan pun kita marah Perdana Menteri. Ini masalah kita. Jadi we should. Saya selalu berkata less Putrajaya centric. Kita kurangkan kebergantungan yang keterlaluan kepada Putrajaya. Sebarkan. Dari Dr. Yusof, actually saya di sini sebenarnya meneliti model-model pembangunan ekonomi yang baru. Kita kena decentralize. Kita pergi kepada daerah-daerah. Sebenarnya cost living, kita tahu tak contohnya apa beza cost of living di Jerantut dengan cost of living di Parit Duta katakan. Kita tak tahu, kita tak ada maklumat itu. Jadi dari segi Jabatan Perangkaan kena mewar-warkan maklumat kos sara hidup. Malah di Kuala Lumpur pun, di mana sebenarnya di Kuala Lumpur yang kos sara hidup paling tinggi dan paling murah? Dan apa pilihan-pilihan yang kita ada? Jadi perkongsian maklumat ini di negara maju, mereka berkongsi maklumat ini. Saya boleh tahu mengikut postcode di mana kawasan yang sewa murah. Jadi kita dengan menggunakan kuasa pasaran ini, dia dapat melenturkan sedikit kalau ada tindakan-tindakan yang manipulatif nak naikkan harga dan sebagainya. Jadi again, Syakawi, kita kena ada kerangka yang jelas, yang baru. Government, please give a time untuk evaluate ini balik. Don't rush into asking ministry untuk bagi cadangan. Jadi mereka akan come up with the papers yang nanti bercelahu semua nanti. Okey, menarik. Baik, kita tinggal masa 2 minit saja lagi Dr. Mohamed Yusof dan juga Datuk Madeline. Jadi kita bagi peluang terakhirlah kepada Dr. Mohamed Yusof. Dia kata ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Silakan Doktor, seringkas-ringkasnya dalam masa 2 minit. Boleh saya ringkaskan. Ada 2 perkara di sini. Kali pertama, Yang Berhormat Perdana Menteri bangkitkan isu kos sara hidup ni. Ketika itu saya sempat bersiaran dari Dubai juga, tapi melalui telefon saja dengan satu stesen TV kat Malaysia. Saya beritahu awalnya, kita kena berhati-hati boleh bicara tentang subsidi, kerana subsidi ini berada dalam semua ekosistem ekonomi kita. Jadi kita kena lihat satu dashboard, satu kerangka yang mana dibawa pada Perdana Menteri ditunjukkan secara holistiknya sistem berkaitan dengan subsidi dan juga di dalam ekonomi kita. Sebab kita tak, sekarang ni mungkin orang menampak subsidi itu hanya tengok pada subsidi minyak, subsidi elektrik. Tahukah kita juga bagi subsidi kepada pekerjaan pasaran buruh kat sana, upah subsidi, insentif sana, insentif sini, semua itu adalah subsidi juga. Kita kena tengok secara keseluruhannya. Dan penyelesaian masalah kos sara hidup ni adalah penyelesaian jangka masa panjang. Saya rasa solutionnya dah ada di pihak kerajaan, cuma semua dah ada. Macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Kita perlu ubah struktur ekonomi kita. Kita perlu betulkan balik struktur ekonomi kita, dan nak membetulkannya kena ada iltizam, kena ada kesungguhan, perbaiki semua rosak-rosak kat mana, perbetulkan balik supaya 5 tahun ke depan isu kos sara hidup ni tidak jadi membelenggu Malaysia. Tapi dalam bersama jaga masa pendek kena buat jugalah perkara-perkara yang boleh mengurangkan blind spot di luar sana. Okey, terima kasih Profesor Maria, Dr. Mohamed Yusof Sari. Rupanya dia berada di Dubai. Jadi hopefully we can get something from Dubai nanti. Okey, terima kasih juga kepada Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali yang berada di US. Jadi setinggi-tinggi terima kasih dari kami kerana sudi berkongsi informasi dan juga pandangan berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Tapi kita masih lagi ada masa sebenarnya. Kita juga memberi ruang kepada Datuk Dr. Madeline untuk mengatakan sesuatu di penghujung ini. Mungkin dalam masa 2-3 minit ini. 2 minit sebenarnya. Apakah kita perlu garis masa untuk menyelesaikan isu kos sara hidup ini sebenarnya? Okey, satu garis masa. Yang kedua, saya lebih nak menekankan bahawa kita perlu menyelesaikan isu ekonomi kita. Kita perlu meningkatkan pendapatan negara kita, dan dengan cara ini kita boleh meningkatkan pendapatan rakyat kita. Sebab ini
kalau pendapatan meningkat, maka isu kos sara hidup ini dapat dari sebab buffer dekat situ. Yang menjadi masalah dia sekarang ialah harga barang naik tetapi upah dan juga pendapatan yang diterima oleh rakyat kita masih lagi rendah. Itu je. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Madeline Burma kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan tentunya lah banyak perkara sebenarnya yang dapat ataupun sempat kita kongsikan, tapi ada lagi perkara-perkara menarik yang mungkin akan kita kongsikan di masa-masa yang akan datang. Tetapi apapun, kami mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati sebenarnya, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.